Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Ihsan Dahlia dan ini Agenda Awani. Banyak perkara untuk kita kongsikan apa yang berlaku dalam tempoh seminggu ini. Pastinya yang menggemparkan dunia adalah kejadian gempa bumi di Turki dan juga di Syria. Dalam masa yang sama, sebagai sebuah negara Malaysia, pastinya banyak bantuan dan juga pertolongan yang dikerahkan di sana, termasuk dari NGO sendiri, bagaimana untuk melihat keadaan dan juga menepati keperluan mangsa-mangsa gempa bumi di Turki. Jadi hari ini saya berbesar hati bersama dengan Exco Mercy Malaysia, Nur Azam Abu Samah ataupun lebih mudah disapa sebagai Pak Azam yang kini berada di Turki. Assalamualaikum Pak Azam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita difahamkan yang Mercy mungkin telah berada di sana kurang lebih dalam seminggu berada di Turki. Tapi untuk permulaan ini, di mana sebenarnya Pak Azam dan juga tim Mercy Malaysia berada ketika ini? Okey, terima kasih Ihsan. Hari ini kami berada di Kahramanmaraş, salah satu bandar di mana yang paling teruk terjejas akibat daripada gempa seminggu yang lalu. InsyaAllah hari ini dan semalam kami dah mula bertugas untuk merawat pesakit-pesakit di salah sebuah kem penempatan sementara di sebuah universiti di Bandar Kahramanmaraş ni, dan kami melihat juga beberapa keperluan asas yang lain. Dalam masa yang sama kita juga meninjau lah beberapa kawasan-kawasan yang terkesan teruk, terutama sebelum ni kami dah berada di Osmania. Semalam juga ada sebuah tim, satu tim yang kita dah sempat meninjau di Gaziantep untuk melihat apakah keperluan buat masa sekarang ni, terutama selepas seminggu ni mungkin ada beberapa perkara yang berbeza dari segi keperluannya, tapi secara umum keperluan asas yang memang sangat diperlukan buat masa sekarang ni masih lagi penempatan sementara di mana mereka menggunakan kemah-kemah penempatan untuk menampung, sehingga hari ini dikatakan lebih 200,000 kemah di 10 bandar yang terjejas teruk. Yang saya rasa dalam perkiraan mudahnya lebih kurang 1 juta lah penduduk daripada 10 bandar ni tinggal di kem-kem penempatan sementara. Dan keperluan asas yang lain adalah perkara yang berkaitan dengan makanan, di mana di sini mereka memang adakan dapur umum untuk masak dan dihidangkan kepada semua mangsa-mangsa korban gempa. Dan kita juga tahu, saya di sini juga berada dalam suhu 0 darjah Celsius pada waktu pagi, yang mana keperluan musim sejuk sangat-sangat diperlukan. Sehingga kan kalau pada waktu malam kita tahu dia boleh mencapai lebih daripada mungkin negatif 10 darjah Celsius. So itu antara perkara-perkara yang penting, dan kami dengan tim medical buat masa sekarang ni, kami dalam tim kita ada lebih kurang 7 medical personnel, 4 orang daripada Malaysia, 3 orang rakyat Malaysia yang boleh berbahasa Turki yang sudah pun bekerja di Turki ni sekian lama, di salah seorang daripada mereka daripada Istanbul, daripada Ankara, dan juga salah seorangnya daripada Osmania. So dengan kekuatan 7 orang medical personnel dan juga ada jururawat, kami pada hari ini memang bertugas di Kahramanmaraş untuk merawat pesakit-pesakit yang datang ataupun yang tinggal di kem penempatan di salah sebuah universiti di Kahramanmaraş. Dan Pak Azam menyebut tadi ada 3 lokasi di Kahramanmaraş, di Osmaniah dan juga di Gaziantep. Berapa sebenarnya yang daripada Mercy Malaysia ataupun yang bersama dengan NGO lain bersama dengan Pak Azam dan juga di lokasi-lokasi lain? Bagaimana koordinasi itu diatur sejak seminggu yang lalu? Kalau kita lihat di Turki ni, semua koordinasi dibuat secara decentralized, maknanya setiap bandar-bandar besar yang terkesan ni, yang 10 bandar ni, daripada Kahramanmaraş, daripada Hatay, daripada Gaziantep, Osmaniye, termasuklah juga di beberapa tempat yang lain di belah utaranya, di Malatya, di Adiyaman. So dikoordinasi secara decentralized, maknanya setiap bandar ni mempunyai tempat pengurusan bencana mereka sendiri yang diketuai oleh ketua mereka daripada AFAD ataupun Badan
pengurusan bencana dan kecemasan kerajaan Turki. So maklumat ni harus kita dapatkan dahulu daripada negeri yang bandar-bandar yang berbeza ni. So selepas daripada itu barulah kita boleh turun ke lapangan untuk melihat kelompongan dan kawasan mana yang diperlukan untuk kita bertugas. So kita agak sukar sebenarnya kalau kata kita nak tengok untuk kita mendapatkan maklumat satu secara keseluruhan, kecuali kita bertanya daripada satu bandar ke satu bandar untuk mendapatkan maklumat. So NGO ni pun dia, kita kalau tengok di Turki ni tak terlalu ramai, boleh saya sebut tak terlalu ramai daripada luar negara. In fact di Osmania, Malaysia cuma satu-satunya NGO luar yang ada di Osmania. Salah sebuah bandar yang terkesan teruk, tetapi mungkin dari segi populasi nya tak terlalu banyak lah. Maknanya Osmania cuma 500,000 saja penduduk berbanding dengan Kahramanmaraş ada 5 juta penduduk, dan Kahramanmaraş antara lokasi yang paling teruk lah kalau kata kita tengok daripada gambar-gambar yang dihantar pun. Memang Kahramanmaraş antara pusat gempa yang telah mengakibatkan ramainya yang penduduk terkesan, dan sehingga hari ini kalau daripada tinjauan kami di lapangan memang kerja-kerja mencari dan menyelamat ni, usaha mencari dan menyelamat masih diteruskan. Kita masih boleh nampak ahli keluarga duduk berkemah di depan crane, lori, kawasan yang berdebu, untuk mereka berharap masih lagi ada ahli keluarga yang boleh diselamatkan. So boleh saya sebut koordinasi kalau untuk kita benar-benar bekerja di sini, kita perlukan maklumat-maklumat yang lengkap supaya barang yang nak diberikan ni pun tepat kepada sasaran dan tepat pada masa yang diperlukan. Pak Azam, sebelum kita bercakap dengan lebih lanjut, terutamanya dari sudut bantuan, bagaimana dengan kerjasama dengan NGO lain, terutamanya dari luar negara khususnya, tetapi berjuta rakyat Malaysia tidak bersama-sama berada di sana, tetapi saya percaya kebersamaan rakyat dan juga masyarakat Malaysia itu bersama-sama dengan Turki dan juga Syria, mangsa yang terjejas akibat gempa bumi dan sebagainya. Pertama kali saat Pak Azam dan juga rakan-rakan yang lain berada di kawasan yang teruk terjejas oleh gempa bumi berkenaan, apa yang Pak Azam boleh gambarkan? Pak Azam boleh ceritakan kepada kami bagaimana pandangan pertama Pak Azam melihat kepada struktur yang rosak dan juga mungkin mangsa-mangsa yang terlibat ketika itu? Okey, kalau kita boleh buat perbandingan dengan tsunami Aceh misalnya. So tsunami Aceh telah menyebabkan lebih 100,000 buah rumah yang hilang dan rosak secara menyeluruh. So bermakna kalau kata andaiannya sekarang ni di Turki ni akibat daripada gempa, dikatakan dah lebih 100,000 buah rumah yang terkesan, maknanya collapse, dah tak ada lagi. So kalau kesan tsunami ni memang kita nampak masyarakat ni pun hilang kerana di bawah air sekali. Tapi di untuk gempa ni mereka ada yang masih hidup kerana mereka sempat keluar, cuma mereka tidak ada tempat tinggal. So 10 bandar yang terjejas teruk ni sebenarnya antara cabaran yang paling besar kerana 10 bandar ni terletak jauh dari satu tempat ke satu tempat. So dia seolah-olah satu tempat di Kuantan, satu tempat lagi di Kelantan, Kota Baru, satu tempat lagi di Johor Bahru. So dia sangat luas, dia dalam 400 km radius. So untuk bantuan ni dapat diselaraskan daripada secara berpusat agak sukar. Dan besarnya bencana kali ini sebenarnya memerlukan banyak sokongan dan dukungan daripada seluruh dunia. Dan kita sendiri, saya rasa daripada Malaysia pun dah mula menderma melalui saluran masing-masing, maknanya sama ada kepada kerajaan Malaysia maupun kepada NGO Malaysia yang boleh hadir ke sini, yang telah pun mempunyai pengalaman lah di Turki ni, kerana sebelum ni pun memang banyak NGO yang membantu di Syria yang masuk melalui Turki. So ini salah satu perkara lah cabaran yang saya rasa sangat perlu difikirkan, kerana saya boleh gambarkan yang keterukan bencana kali ini, gempa bumi kali ini yang paling teruk yang Malaysia sendiri pernah lalui berbanding dengan gempa bumi di Yogyakarta, di Nepal dan sebelumnya.
kerana terlalu banyaknya masyarakat ataupun mangsa yang terkesan akibat daripada bencana kali ini. Dan juga seperti yang mungkin kita dapat saksikan di belakang Pak Azam itu adalah mungkin kemah dan juga penempatan sementara untuk mangsa-mangsa yang terlibat. Bagaimana kalau Pak Azam boleh kongsikan rutin mereka sepanjang tempoh? Kita tahu ini adalah fasa recovery ataupun fasa pulih ya, walaupun dalam keadaan yang mungkin kehilangan keluarga, tinggal sehelai sepinggang dan sebagainya, dari sudut kesihatan juga perlu dijaga dengan suhu yang mungkin 0 darjah Celsius ketika ini. Bagaimana situasi di penempatan itu, Pak Azam? Okey, sebenarnya kalau kita nak tengok apakah rutin mereka setiap hari, masih lagi ramai masyarakat yang terkesan di sini sebenarnya tidak mampu nak melihat rumah mereka yang dah roboh maupun untuk mendekati rumah mereka yang rosak, kerana mereka sangat trauma dengan gegaran ataupun goncangan yang sangat-sangat luar biasa. Saya sendiri melihat beberapa footage video yang ditunjukkan setiap hari di sini, yang mana kita nampak gegaran ya, tak sama macam gegaran malah saya pernah rasakan di Aceh waktu tu gempa sebesar 9 skala Richter di Pulau Nias. Kami tahu bangunan tu memang bergegar dalam masa beberapa saat, tapi di sini 40 saat goncangan tu sangat kuat yang maknanya dia seolah-olah menghempas nak menurunkan bangunan tu. So trauma ni lah yang kita risaukan. Mereka masih tinggal di dalam kereta mereka masih lagi duduk di kawasan lapang kerana mereka takut untuk tinggal ataupun duduk berdekatan dengan rumah-rumah mereka. Dari segi keperluan harian, apa yang kita boleh nampak, saya rasa sampai hari ini mereka masih lagi, mungkin ada yang masih belum mandi dah seminggu, dan kami melihat keperluan bahan alat-alat kebersihan seperti pembelian barang-barang seperti sabun, berus gigi, ubat gigi, dan juga alat pembersih untuk basuh baju dan sebagainya adalah antara keperluan semasa yang boleh kita usahakan untuk berikan kepada mereka. Pak Azam, satu kerjasama yang baik mungkin antara Malaysia dan Turki dan juga memudahkan juga Mercy untuk berada di sana dengan lebih awal berbanding mungkin dengan NGO lain dan sebagainya. Bagaimana sebenarnya pada ketika itu prosesnya untuk Mercy berada di kawasan-kawasan lapangan ataupun di kawasan-kawasan yang terjejas itu, Pak Azam? Bagaimana untuk memastikan bahawa ada tempat untuk Mercy dan Mercy melaksanakan tindakan dan juga tanggungjawabnya sebagai sebuah NGO antarabangsa yang berada di Turki? Okey, saya rasa mungkin pengalaman Mercy selama 23 tahun ni sendiri mudahlah untuk dilihat sama ada kerjasama yang Mercy telah adakan sebelum ni dengan beberapa NGO tempatan yang besar di sini, termasuklah daripada IHH, daripada Turki Red Crescent, malah NGO besar yang pernah bekerja dengan Mercy antarabangsa seperti Qatar Charity, Qatar Red Crescent di sini. So kami mudah untuk diperkenalkan kepada pihak berkuasa tempatan, iaitu AFAD, di mana yang saya sebut tadilah pengurusan bencana dan kecemasan untuk negara Turki, untuk diperkenalkan, dan juga kami berbincanglah apakah keperluan-keperluan terutama yang berkaitan dengan kesihatan. Kerana selain daripada itu, Mercy juga mempunyai hubungan baik dengan duta besar Turki di Malaysia, di mana Mercy Malaysia sendiri menyediakan keperluan-keperluan yang dipohonlah, maknanya mungkin dalam masa terdekat ni dengan kerjasama Duta Besar Turki di Malaysia, kami akan menghantar beberapa alatan dan termasuk ubat-ubatan yang diminta, iaitu ubat-ubat, kelengkapan kesihatan, lepas tu barang-barang keperluan musim sejuk yang akan dihantar dalam tempoh terdekat daripada Malaysia. Dan sumbangan ini kita anggarkan dalam RM200,000 Malaysia yang dihantarkan seberapa segera. Kerana di lokasi ada barang-barang yang disebutkan tadi, tetapi dia sangat diperlukan sehingga kita boleh beli
perkara-perkara yang diminta terus, dan kita hantarkan langsung kepada pihak penguasa tempatan, dan mereka boleh agihkan secepatnya di lapangan. Mhm. Okey, selain itu Pak Azam, antara perkara untuk kita faham, kita tahu bila kejadian gempa bukan sahaja berlaku di Turki, di negara-negara mana sekalipun, Mercy sentiasa menghulurkan bantuan, menyegerakan seberapa cepat yang mungkin untuk mangsa yang terjejas dan sebagainya. Tetapi Pak Azam tadi menyatakan bahawa dari segi ubat-ubatan, dari segi peralatan dan sebagainya untuk dihantar segera. Bagaimana keperluan mereka sekarang ini, terutamanya apabila ada dalam kalangan mereka yang mungkin perlu ditempatkan di hospital mengalami kecederaan teruk dan sebagainya. Tugas Mercy Malaysia berada di kawasan penempatan sementara ataupun di kemah sementara berkenaan. Bagaimana skala mungkin rawatan yang diberikan kepada mereka dan juga mangsa-mangsa ini, Pak Zam? Okey, sebenarnya apa yang kita lakukan khusus untuk primary healthcare lah, maknanya untuk perawatan atau kesihatan umum, kita cuba merawat daripada kem-kem penempatan sementara ni, dan mereka yang tercedera, jumlah yang tercedera yang mereka dah pun dihantar ke hospital-hospital di hospital-hospital di bandar-bandar yang terkesan terjejas teruk ni. Selain itu, ada juga yang dihantar ke Istanbul untuk mendapatkan perawatan. Saya rasa secara perawatan khusus memang telah ditangani dengan baik, kerana dari segi keperluan kesihatan memang dia merupakan cabaran besar kalau ada organisasi yang berusaha daripada luar negara yang berusaha untuk membantu di sini, kerana faktor bahasa adalah faktor yang sangat besar dekat sini. Dia akan menjadikan satu cabaran sekiranya kita tidak mempunyai doktor ataupun translator yang boleh menterjemahkan, kerana mungkin kalau dari segi usaha mencari dan menyelamat, kita tidak berinteraksi langsung dengan masyarakat, tetapi Ya. khidmat untuk masyarakat, seharusnya kita ni boleh berbahasa Turki sendiri untuk mendapat mendapat maklumat yang lebih jelas, supaya apapun tindakan ataupun keperluan tu boleh kita selaraskan dengan baik. So di sini saya merasakan keperluan semasa buat masa sekarang ni masih lagi di peringkat kecemasan. Semua perkara-perkara yang berkaitan dengan keperluan tempat tinggal, keperluan makanan, keperluan kebersihan dan juga air bersih, keperluan kesihatan sepatutnya menjadi prioriti dan perkara yang utama yang harus dilihat sampailah kita masuk ke fasa pemulihan awal, early recovery, yang mana mungkin ada strategi lain yang harus kita lihatlah. Pak Azam mungkin telah berada di sana seminggu. Pak Azam mungkin ada cerita yang memberi kesan besar kepada Pak Azam. Walaupun kita tahu memang inilah kejadian gempa yang meragut puluhan ribu nyawa khususnya, tetapi ketika Pak Azam berada di sana mungkin ada cerita yang sangat menyentuh hati Pak Azam mendengar cerita daripada keluarga, mangsa dan sebagainya. Kalau Pak Azam boleh kongsikan? Khusus untuk bercakap dengan masyarakat, mungkin saya tidak terlalu direct dengan komuniti yang terkesan, kerana saya sendiri lebih banyak melakukan pertinjauan pantas atau rapid assessment untuk melihat bagaimana kerja-kerja bantuan yang boleh kita selaraskan. Misalnya nak bawa lagi tim masuk, tim khusus misalnya bidang mental health dan psychosocial, ataupun nak bawa jenis kepakaran doktor untuk berada dalam tim. Tapi banyak sangat cerita-cerita yang kami dapat lihat sendiri daripada footage video ataupun TV lokal di sini, yang mana sangat menyentuh hatilah, terutama daripada selepas daripada 5 ataupun 6 hari masih ada lagi mangsa yang berjaya diselamatkan. Kerana ini adalah perkara yang ajaib bagi saya. Kerana dengan tahap kesejukan yang saya sendiri tak sanggup nak berada di luar pada waktu malam ataupun pada waktu awal pagi, kita cari matahari untuk duduk. So mereka yang terperangkap di dalam ni, macam mana cara mereka boleh selamat dalam keadaan yang sangat sempit, dikeluarkan melalui
apa namanya, ialah cara-cara yang sangat sophisticated, terpaksa menebuk lubang, membuat terowong, mengeluarkan mereka. Ini satu perkara yang sangat luar biasalah. Hmm. Dan ialah macam berita semalam apabila seorang anak terpisah dengan seorang Ya. bapa berjaya dapat diselamatkan. Dia sangat menyentuh hati kita semua. Dan perkara ni memang jarang sangat kita dapat di tempat-tempat yang lain sebelum ni, kerana selepas 3 hari kita menjangkakan macam dah tak ada harapan. Tapi inilah sebenarnya yang mereka letakkan buat masa sekarang ni. Ramai yang saya lalu di tepi-tepi jalan di kawasan bangunan yang runtuh, masih ada lagi ibu-ibu lah terutama yang duduk sanggup menunggu di kawasan Hmm. lapang bersejuk untuk berharap seolah-olah ada dengar suara apa namanya, ekskavator yang mengeluarkan memunggah runtuhan konkrit ni. Ada berita-berita baik untuk mereka dapatkan. Mhm. Dan saya pasti menerusi apa yang diceritakan oleh Pak Azam, laporan-laporan berita yang kita tengok sebelum ini, ada yang mungkin bertahan 4 ataupun 5 hari, lebih daripada ratusan jam berada di bawah runtuhan dan sebagainya. Alhamdulillah masih ada yang selamat, dan juga itu yang dinyatakan juga oleh anggota penyelamat, walaupun risikonya besar, tetapi mereka yakin ada lagi mangsa-mangsa yang uh, berada dalam keadaan selamat di bawah runtuhan dan sebagainya. Pak Azam, selepas ini, kalau kita boleh jangkakan berapa lama sebenarnya Mercy berada di sana, dan juga apa tempoh dan juga yang diharapkan oleh Mercy dalam memastikan bahawa segala perkara yang dibuat ini memberi satu tindak balas yang baik kepada mangsa-mangsa yang ada di sana. Mungkin ada target ataupun tempoh tertentu untuk Mercy berada di lokasi ini. Okey, insyaAllah hari ini selain daripada tim medikal yang kita tempatkan di Kahramanmaraş, besok saya sendiri akan ke Hatay di Hmm. Antakya dan juga di Rehanli untuk melihat keperluan di sana, kerana untuk melengkapkanlah ada 4 buah bandar besar yang telah kami tinjau untuk proses perancangan untuk fasa pemulihan awal. So kami di sini akan berada selama sebulan khusus untuk mengenal pasti apakah bentuk program yang bakal dibuat untuk menampung keperluan-keperluan semasa, terutama di fasa pemulihan awal ni. Kita melihatkan berpindahnya mangsa yang 200,000 daripada kemah kepada rumah kontena. Di sini memang inilah sebenarnya alternatif yang terbaik, dan kami pun sempat berbincang dengan salah seorang daripada wakil daripada AFAD, di mana mereka berusaha untuk dalam tempoh sebulan mereka akan menyelesaikan ribuan rumah-rumah kontena ini dinaikkan secepatnya supaya mangsa boleh terus duduk di dalam rumah kontena ni. Dan keperluan-keperluan yang kita akan lihat adalah baik sama ada dari segi kesihatan maupun dari segi menyokong juga ataupun turut terlibat dalam menyumbang rumah-rumah kontena ni, supaya ada perkampungan yang boleh kami kenal pasti, yang kami sendiri boleh melihat bagaimana kita boleh bangunkan balik semula livelihood mereka. Mereka boleh bantu untuk meningkatkan tahap trauma mereka tu pada yang lebih baik dari segi program-program psikososial, dan juga bagaimana kita sendiri boleh membantu mereka dari sudut perancangan untuk kefahaman bagaimana pengurusan bencana ke depan, persediaan bencana ke depan, supaya mereka menjadi masyarakat yang lebih berdaya tahan dan mempunyai satu semangat untuk bangkit seberapa cepatlah selepas daripada gempa di Turki kali ini. Dan juga Pak Azam, mungkin secara ringkas dari segi pemantauan, pemerhatian Pak Azam dari segi bekalan makanan kepada mangsa-mangsa ini bagaimana Pak Azam? Dari sudut keperluan makanan, semalam memang ada permintaan daripada NGO tempatan yang bekerjasama dengan AFAD di kamp penempatan yang baru saja dibuka semalam di sini. So minta mohon kalau mesti boleh membantu dalam tempoh sebulan ini juga turut terlibat dalam menyediakan bahan-bahan mentah untuk mereka masak di dapur umum. So di tempat lain pun saya jangkakan sama. Maknanya keperluan makanan, saya sebut tadi keperluan makanan, keperluan tempat tinggal dan keperluan musim sejuk antara keperluan yang sangat diperlukan buat masa sekarang ni. Dan kami insyaAllah kami terus akan mendukung mereka supaya mereka terus boleh memberikan pelayanan yang baik.
di kem-kem penempatan yang mereka sedang bantu untuk menjaga mangsa-mangsa bencana di fasa kecemasan. Mhm. Baik, terima kasih Pak Azam atau Nur Azam Abu Samah, Exco Mercy Malaysia, dan kami di Malaysia ini sentiasa mendoakan segalanya dipermudahkan, mana yang mungkin belum lagi dijumpai dalam keadaan selamat ataupun apa keadaan sekalipun, dan juga kita mengharapkan segala bentuk bantuan bukan sahaja daripada Mercy, daripada Malaysia, malah daripada seluruh dunia kepada Turki dan juga Syria mendapat manfaat kepada keseluruhannya, dan juga kita mengharapkan supaya urusan untuk mangsa-mangsa yang terjejas dipermudahkan. Terima kasih sekali lagi Pak Azam, dan kami sini Sama-sama. sentiasa mendoakan Pak Azam dan juga tim yang lain untuk berada di sana. Terima kasih membawa suara Mercy Malaysia, rakyat Malaysia semangat ini kepada Turki juga. Itu saja waktu yang kita ada untuk agenda awal ni. Saya Ihsan Nahya. Sekian dulu. Assalamualaikum dan jumpa lagi.